Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Sofri bin Laiman, nomor matriks 276573 dari Pusat Kota Kinabalu. Berikut adalah pengenalan tentang pendigitalan di negara Malaysia. Pendigitalan di negara Malaysia telah mula sejak tahun 1996 lagi, di mana pengenalan kepada koridor raya multimedia iaitu KRM yang telah membawa kepada kejayaan negara menarik minat pelabur asing dengan teknologi ICT terkini untuk beroperasi di dalam ekonomi negara. Program pendigitalan ini telah diasaskan oleh Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Transformasi digital iaitu MyDigital. MyDigital merupakan salah satu rancangan dari Pelan Tindakan Ekonomi Digital Malaysia bagi merealisasikan rancangan Malaysia ke-12 RMK ke-12 bagi tahun bermula 2021 sehingga tahun 2025. Rancangan ini akan dijalankan melalui 3 fasa, iaitu fasa 1 bermula daripada tahun 2021 hingga 2025 berfokuskan kepada memperkukuhkan asas penggunaan digital terhadap segenap lapisan masyarakat Malaysia. Fasa 2 bermula pada tahun 2023 sehinggalah 2025 adalah untuk memacukan transformasi digital secara inklusif. Dan akhir sekali iaitu fasa 3 bermula pada tahun 2026 hingga 2030 mensasarkan Malaysia untuk menjadi pengeluar serta penyelesaian produk bagi digital serantau. MyDigital membantu rakyat Malaysia untuk menikmati kesejahteraan hidup dan meningkatkan taraf hidup mereka di samping turut menitikberatkan perniagaan dan masa depan Malaysia. Manfaat MyDigital terbagi kepada 3, iaitu rakyat. Program MyDigital akan mencipta sebanyak 500,000 pekerjaan baru kepada rakyat di mana dapat membantu mengurangkan kadar pengangguran yang diakibatkan oleh COVID-19. Manfaat kepada perniagaan pula ialah memodernkan proses legasi, mempercepatkan aliran kerja yang cekap, mengukuhkan keselamatan dan meningkatkan keuntungan. Manfaat yang terakhir untuk kerajaan adalah salah satu manfaat MyDigital kepada kerajaan dapat membantu dalam mencapai status negara maju. Salam sejahtera, saya Andy Maxwell Lip, nomor metrik 276479 dari kumpulan K PJJ Kota Kinabalu. Saya akan membentangkan bahagian yang seterusnya ialah cabaran yang dihadapi oleh kerajaan dalam memperkukuhkan transformasi digital negara. Cabaran yang pertama ialah ancaman keselamatan cyber. Seperti mana yang kita ketahui, indeks jenayah cyber di Malaysia kini kian meningkat bermula daripada penipuan online sehinggalah kepada penggodaman data sebuah syarikat kerajaan ataupun pihak swasta dan individu. Ancaman jenayah cyber ini akan menjadi cabaran utama kerajaan dalam usaha memperkukuhkan transformasi digital negara karena kehadiran golongan-golongan yang tidak bertanggung jawab dan hanya memikirkan keuntungan semata-mata. Yang kedua ialah liputan rangkaian internet di seluruh negara yang tidak stabil. Negara kita Malaysia mempunyai geografi yang kebanyakannya berbukit dan bergunung. Oleh itu, ketidakstabilan rangkaian internet di sebuah kawasan sememangnya kerap berlaku dan hal ini mampu menggagalkan usaha kerajaan dalam melibatkan semua warga dalam melibatkan diri dalam usaha kerajaan mewujudkan ekonomi berasaskan digital. Yang ketiga ialah kekurangan tenaga mahir dalam bidang teknologi dan digital. Masalah ini telah dialami oleh kerajaan ataupun negara dalam usaha memperkukuhkan sistem teknologi dan digital negara karena golongan yang pakar dalam bidang ini di Malaysia masih di tahap yang minimum. Hal ini turut terjejas apabila kebanyakan pakar memilih bekerja di luar negara karena tawaran gaji yang lebih tinggi daripada negara Malaysia. Yang keempat ialah kos penyelenggaraan dan pembinaan teknologi yang tinggi. Impak daripada COVID-19 ini, seluruh dunia telah mengalami ekonomi yang termasuk negara kita. Ketidakstabilan ekonomi yang dialami di seluruh dunia menyebabkan pendapatan ekspor negara turut terjejas. Yaitu kemerosotan ekonomi Malaysia menyebabkan
kos-kos penyelenggaraan bagi semua aspek termasuk teknologi dan digital turut terjejas. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Felis Nasi selaku pensyarah bagi subjek pentadbiran keuangan dan juga rakan-rakan sekalian. Baiklah, pada hari ini saya akan sambung pembentangan kumpulan kami yaitu 4.0, yaitu cadangan memperlihatkan usaha transformasi digital di Malaysia. Baiklah, seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi yang begitu pesat di negara kita tidak dapat disangkal lagi. Jelas ia dapat dilihat melalui perubahan yang semakin kompleks, ringan, ringkas, dan padat. Perubahan seperti ini banyak memberi impak serta manfaat kepada kerajaan, rakyat, dan ekonomi. Antara cadangannya ialah memperkasakan program teknologi digital di Malaysia, mencipta berbagai peluang tanpa had. Antara manfaat kepada kerajaan, ia dapat dilaksanakan transformasi kepada kerajaan digital yang mana dapat meningkatkan kecekapan dalam organisasi untuk menyimpan maklumat seperti e-filing. Bukan itu saja, ia juga sangat senang dan mudah untuk diakses bagi kaki tangan yang bekerja di sebuah suatu organisasi. Seterusnya, manfaat kepada rakyat ia dapat menyelesaikan masalah rakyat yang mengalami masalah liputan rangkaian internet, khususnya kepada rakyat yang mendiami kawasan bahagian pendalaman, yang mana capaian rangkaian internet itu sukar untuk didapati. Dengan program dengan memperkasakan program teknologi digital ini dapat menyelesaikan masalah rakyat. Seterusnya pembelajaran secara maya. Ini kita telah melibatkan diri secara langsung, yang mana negara kita dilanda wabak pandemik COVID-19, yang mana banyak sektor telah tutup seperti sekolah, sektor perniagaan, dan juga macam-macam. Karena untuk mengelakkan daripada kita berkumpul serta untuk memutuskan rangkaian penularan wabak COVID-19. Dengan pembelajaran secara maya ini juga warga pendidik juga dapat memberi pembelajaran kepada murid-murid di rumah sewaktu COVID-19. Jadi masalah kepada pelajar yang tidak dapat pergi ke sekolah dapat diselesaikan melalui pembelajaran PDPR. Seterusnya, manfaat kepada ekonomi. Ekonomi negara dapat menjamin ketahanan masa depan ekonomi Malaysia. Selain daripada itu, ia juga dapat meningkatkan daya tahan ekonomi negara pada masa hadapan. E-ekonomi. Ekonomi negara juga dapat berkembang maju dalam dunia perniagaan global. Sekian saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera, saya Miguel bin Kiansan, nomor metrik 276519 daripada PJJ Kota Kinabalu. Pada hari ini saya akan meneruskan pembentangan, yaitu tentang perbezaan transformasi digital yang dilaksanakan pada negara Malaysia dengan negara Indonesia. Terdapat 3 aspek yang dikenal pasti dalam perbandingan pelaksanaan, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan politik. Bagi aspek ekonomi, negara Malaysia telah mewujudkan dasar, yaitu MyDigital. MyDigital ini merupakan satu platform melalui e-dagang di mana terdapat 875.000 perusahaan mikro, kecil, dan sederhana yang telah menggunakan platform ini. Bagi negara Indonesia dalam melaksanakan transformasi digital dengan membentuk satu dasar, yaitu penguatkuasaan kepada ekosistem ekonomi digital, di mana perusahaan mikro telah mulai menggunakan uang digital seperti Dana, GoPay, dan OVO. Seterusnya, perbandingan dalam aspek sosial. Bagi negara Malaysia, MyDigital negara Malaysia telah berjaya mewujudkan sebanyak
500.000 pekerjaan baru dalam berbagai bidang. Pada masa yang sama, pelajar juga boleh menimba ilmu secara digital, yaitu dengan pembelajaran alam maya. Manakala negara Indonesia dalam aspek sosial telah membangunkan pusat data nasional atau lebih dikenali PDN. Pusat data nasional merupakan tempat menguasai rangkaian 5G seluruh kawasan Indonesia. Aspek yang terakhir ya, aspek politik. Aspek politik, negara Malaysia melaksanakan struktur urus tabir di mana mewujudkan pejabat sebagai pengurus kepada perubahan strategik bagi melaksanakan dan memacu kepada perubahan agar semua rakyat Malaysia dapat menerima informasi yang disalurkan. Bagi negara Indonesia, dengan melaksanakan penyelesaian legislasi primer bagi membantu ekosistem digital dalam urus tabir negara ini, yaitu dengan memperkenalkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan RUU sebagai platform penyiaran dalam bidang telekomunikasi. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Kesimpulannya, program transformasi digital khususnya MyDigital memberikan sinar harapan kepada negara untuk memulihkan semula sektor yang terjejas akibat COVID-19 yang telah melanda sejak 2020 lalu. Kerajaan mempunyai peranan dan tanggung jawab penting untuk memecahkan pertumbuhan ekonomi digital, mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi perniagaan dan masyarakat untuk terus menerapkan teknologi digital. Oleh itu, diharapkan pada masa hadapan, program ini dapat dijalankan dengan lebih giat dan konsisten dalam memasuki fase endemik negara ini. Sekian, terima kasih.